Fatihah. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa para jemaah yang dikasihi, sebelum kita pergi ziarah ke alam barzah, diingatkan supaya menjaga adab di dalam Google Meet. Mohon offkan mikrofon supaya tiada sebarang gangguan, dan sekiranya ingin membuka kamera, hendaklah berada dalam keadaan menutup aurat dan beradab sopan. Dan sekiranya ingin mengajukan sebarang soalan, hendaklah kemukakan soalan di penghujung kuliah, atau sekiranya Ustaz membuka ruang untuk bertanya. Semoga majlis kita dapat berjalan dengan lancar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sekecilnya saya menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Tafadhal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Wahai kamu orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Alhamdulillah, semua alhamdulillah yang saya hormati sah pentadbiran gemana iman dan yang saya muliakan ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar semua, sihat ke? Alhamdulillah. Semua alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan limpahan kasih sayangnya. Dapat lagi kita bersama pada hari ini bagi membicarakan pengajian kita dalam kitab Ziarah ke Alam Barzah, yang mana pasti kita akan mendatanginya dan pasti kita akan berada di alamnya, yang kita katakan adalah bagaimana keberadaan kita di dalam, insya-Allah. Dan kita doakan mereka yang telah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, didoakan pada Jumaat Barakah ini Allah jadikan ia sebahagian amalan ataupun menjadikan mereka ahli syurga dan ditempatkan mereka pada para salihin dan sedikit. Mungkin di antara kita tak ada yang mengenali atau tidak mengenali. Mungkin saya minta izin untuk bercakap dengan Abang Jalal. Abang Jalal. Assalamualaikum, Bang. Jalan tadi nak ke kubur tadi tu. Tadi dia tengah drive, Ustaz. Drive nak pergi ke kubur. Kita doakanlah takziah juga daripada saya buat Abang Jalal kehilangan isteri tercinta. Mungkin ada yang tak maklum, mungkin ada maklum, dan kita ambil kesempatan sedekahkan kepada seluruhnya yang telah pergi meninggal dunia. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah hari ini kita buka muka surat ke 136 pada nota kaki Jabir bin Abdullah. Kata Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahawa ada seseorang dari suku Badui yang bertanya kepada Rasulullah mengenai firman Allah Subhanahu Wa Taala, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Apa katanya?
Rasulullah SAW menjawab mengenai firman-Nya. Di dunia maksudnya adalah kebaikan yang diperlihatkan kepada orang mukmin. Lalu dia memberitahukan hal itu semasa masih hidup di dunia. Sedangkan mengenai firman Allah, hayatid dunia wa fil akhirah. Mengenai firman di akhirat adalah berita gembira bagi orang mukmin ketika menghadapi kematian. Ada dua gembira. Satu di dunia, satu di akhirat. Tetapi kalau kita lihat seperti mana kita pelajari semalam dalam kitab Qalbun Salim, bagi mereka mukmin ini atau digelar sebagai orang yang bertakwa, maka di sini kita kena faham bahawasanya Allah memberikan kepadanya sesuatu yang baik di atas dunia, dan Allah menjamin rezeki pada orang yang beriman di atas dunia. Muka surat 136. Muka surat 136 pada ayat lahumul busyra. Lahumul busyra. Disebutkan lahumul busyra tentang berita gembira. Berita gembira yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kepada mereka di atas dunia dan juga di akhirat. Kita gembira, tuan-tuan, bila kita ada ketenangan dekat atas dunia, kita ada keseronokan yang kita rasa kita boleh jadikan sesuatu kebaikan. Maka mengenai tentang berita di dunia ini adalah orang mukmin, dia dapat menjadikan dirinya orang yang taat kepada Allah, orang yang sentiasa suka beribadah, orang yang suka menjadikan kehidupan mereka dengan jalan Islam. Ini ketenangan yang perlu kita ada sebagai seorang mukmin. Gembira sebab kita dapat berlaku ketaatan. Tapi orang yang melakukan maksiat, wallahu alam, bagi orang yang sering melakukan maksiat, mereka sering melakukan kejahatan, mereka sering menjadikan amalan mereka itu dengan amalan yang tidak disukai oleh Allah, maka berita buruk bagi mereka. Sebab mereka korbankan akhirat demi mencari dunia yang sia-sia. Dunia ni kalau disamakan dengan gembala kambing ataupun disamakan dengan bangkai kambing, lebih hina dunia daripada bangkai kambing tadi. Kerana apa? Dunia ini tak ada apa-apa melainkan kita manfaat untuk kebaikan. Itu saja. Sebab dunia ni kalau kita cari pasal dengan orang, sebab tu dunia ni kalau kita buat benda yang jahat, bukan kita untung, tak untung, tuan-tuan. Sebab kita buat benda baik, kita untung. Sebenarnya nak buat benda baik ni mudah. Nak buat benda jahat ni susah. Itu saja. Sebab tu berita gembira ni yang Allah kata lahumul busyra, iaitu bagi mereka berita gembira dalam kehidupan dunia. Apa dia? Mereka ini sentiasa menjadikan diri mereka ketaatan dan kehambaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mengenai firman di akhirat adalah berita gembira bagi orang mukmin ketika menghadapi kematian. Lalu disampaikan ketika meninggal berita bahawa Allah telah memberikan ampunan kepadamu dan kepada orang-orang yang menghantar ke kubur. Maknanya di sini berita gembira yang amat-amat gembira yang menanti bagi penghuni kubur, tak lain tak bukan ayah-ayah dan rahmati Allah, iaitu saat Allah telah memberikan keampunan kepada kita. Kita saat nak mati, tuan-tuan, memang amalan kita tak tara para nabi. Memang amalan kita tak tara para sahabat. Memang amalan kita ni tak tara orang-orang yang hebat. Tetapi bila mana Allah memberikan keampunan, kita terasa paling suka sekali saat kita nak mati. Tak ada benda yang paling bahagia, tak ada benda yang paling seronok bila mana masuk kubur, Allah beri keampunan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita buat salah dengan cikgu, kalau kita buat salah dengan suami, kalau kita buat salah dengan isteri, saat kita nak mati, apa kita sebut? Minta maaf kalau ada salah dan silap. Tuan-tuan, betul? Kalau orang dah mati pun akan ada wakil, tuan-tuan. Kalau ada salah dan silap bagi arwah ataupun ada melakukan apa juga keadaan sampai menggurus hati perasaan, maka ampunkan. Tak ada benda yang paling mustahak sekali. Orang takkan tanya, arwah ni ada harta berapa tak? Orang-orang waris akan kata, kalau ada salah dan silap, minta ampunkan. Minta lepaskan. Maka biar arwah tenang di perkuburan. Apatah lagi kalau kita dapat keampunan daripada orang yang kita lakukan kesakitan, kita rasa bahagia. Kita buat hati suami kita terguris. Kita pun kata, bang, saya minta maaf bang.
sebab tadi tinggikan suara. Suami pun kata, tak apa, saya ampunkan dosa-dosa kamu. Janganlah kamu ulangi lagi. Maka di situ kita jadi tenang, tuan-tuan. Seperti mana saya juga mengikuti FB Abang Jalal. Abang Jalal kata, pergilah kamu dengan redha. Aku meredai kamu sebagai seorang isteri. Maka tidak ada ungkapan yang lain bagi hamba seorang isteri. Bila mana meninggal, suaminya mengatakan, aku redha engkau sebagai isteri. Masya Allah, tabarakallah. Sebab tu, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lain tak bukan, kita cuma mencari sesuatu kemenangan. Kemenangan kita saat meninggal adalah Allah memberi keampunan. Sebab itu kita hari-hari kena istighfar 1000 kali. Kita hari-hari kena minta ampun kepada Allah berkali-kali. Bagaimana? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu yang panjang sikit. Kalau nak rendah sikit, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Tapi kalau kita nak beri manfaat kepada mereka yang telah meninggal, saudara kita, ayah-ayah kita, boleh kita sebut astaghfirullahalazim wali walidayya. Astaghfirullahalazim wali walidayya. Ya Allah, ampunkanlah dosaku dan dosa kedua ibu bapaku, wali walidayya wal mu'minin wal mu'minat. Kita minta, ya Allah, ampunkanlah dosa aku, dosa kedua ibu bapa aku, dan dosa kedua dan dosa kaum muslimin dan juga muslimat, tuan-tuan. Maka tidak ada berita gembira saat hantar ke kubur, Allah telah beri kamu kepadanya keampunan. Tuan-tuan, kalau orang yang dihukum gantung, kalau tuan-tuan belajar dalam kisah mahkamah from lawyer, lawyer kata apa? Mereka yang dihukumkan mati daripada jabatan kehakiman menjatuhkan bahawasanya dihukum gantung. Maka mereka akan dihukum gantung. Ya, tetapi mereka ada pengampunan. Ketika mana? Bila mana ulil amri memberikan keampunan. Kalau mereka mendapat keampunan di atas kesalahan mereka, maka mereka akan dihindarkan daripada kena gantung sampai mati. Begitu juga, kita harap satu je. Besok aku mati, ya Allah, aku beramal ni tak banyak. Aku baca Quran pun tak banyak. Aku puasa sunat pun tak banyak. Aku tahajud pun tak banyak. Yang aku ada selalu dengan kuliah saja, ya Allah. Aku ni tak banyak, nak kata baik pun tak berapa baik, ya Allah. Tapi satu je aku minta. Wa taubatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Aku, ya Allah, aku minta maghfirah. Aku minta taubat. Wa rahmatan. Aku minta rahmat saat nak mati. Aku ni nak mati, ya Allah. Aku tak ada apa-apa. Cuma ada satu saja keampunanmu, ya Allah. Aku mohon ampun kepadamu, ya Allah. Sungguh-sungguh kita minta ampun pada Allah. Kalau kita nak kata amal kita ni, ya Allah, ya Tuhanku, tak banyak amal kita. Amal kita sikit dah, tuan-tuan. Amal kita tak banyak. Amal kita sikit amat-amat. Kalau nak bandingkan dengan amalan para sahabat dan para nabi, kita harap keampunan Allah saja. Besok kita nak masuk liang lahat, Allah mengampunkan dosa kita. Itu paling gembira bagi orang yang nak masuk ke dalam kubur. Dan juga kata Nabi SAW, kepada orang-orang yang menghantar ke kubur. Maknanya bukan orang yang dalam kubur, orang yang berkhidmat menyusung jenazah kita, yang ikut memandikan, yang ikut salatkan, yang ikut ke liang lahat, kita letakkan, kita duduk di atas kubur, kita adakan talqin, kita adakan doa selamat, itu semua menjadi keampunan bagi mereka di atas kubur. Masya Allah, tabarakallah. Kerana apa? Ia sesuatu yang amat baik. Sebab tu orang meninggal, jangan kita dengar. Kalau mampu ziarahi mereka. Tuan-tuan. Kalau mampu kita ziarahi mereka. Masya Allah, tabarakallah. Sekejap, mak, ada orang call. Sekejap ni.
Okey. Sebab tu bila ada orang meninggal, kalau ada kesempatan kita ziarah. Kalau ada kesempatan hantar sampai ke liang lahat, sampai ke kubur. Sebab Allah memberikan keampunan kepada kita. Masya-Allah, tabarakallah. Wallahu a'lam. Okey. Dan disebutkan dalam surah yang lain kata Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Qalu rabbuna Allah. Tuhan kami adalah Allah. Mana ada Tuhan lain selain daripada Allah. Kemudian summastaqamu. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Niscaya malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, jangan kalian merasa takut dan jangan pula merasa sedih. Bergembiralah kalian dengan memperolehi syurga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Innalladzina qalu rabbunallah. Maksudnya apa? Orang yang dimatikan di saat pengakhiran kematian diberikan keizinan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka mereka mengatakan saat nak mati, baghalatil hulqum, saat nyawanya dikerongkong, ia menyebut satu kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Tuhan kami adalah Allah. Apa kata mereka? Apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaika, nescaya malaikat akan turun kepada mereka, alla takhafu wala tahzanu wala alla takhafu, jangan kalian merasa takut. Sebab apa? Kalimah yang kalian sebut la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sebab kalimah itu kata Allah dalam Quran, alla takhafu wala tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Katanya, bergembiralah kalian dengan memperoleh syurga yang telah dijanjikan bil jannah allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Maknanya antara kalimah-kalimah yang hebat, kalimah-kalimah yang hebat, kalimah-kalimah yang mempunyai keuntungan, yang disebut tidak sampai semenit, yang dikatakan tak sampai 10 saat, antaranya bibir tidak bertemu bibir, adalah padanya kalimah la ilaha illallah. Memang bibir tak bertemu dengan bibir, maka di saat itu ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ia satu gambaran yang baik mengatakan, ya Allah, betapa indah kalimahmu ini, saat kami sebut saat kematian, kamu izinkan kami masuk ke dalam syurga. Engkau izinkan kamu masuk ke dalam syurga. Engkau izinkan kami masuk ke dalam tempat yang mulia. Maka asbab pada kalimah la ilaha illallah. Ini keberuntungan kepada siapa yang dapat menyebut pengakhiran hidupnya dengan kalimah la ilaha illallah, bukan dengan kalimah-kalimah yang berbeza. Kalau dekat cerita-cerita drama, kalau nak meninggal tu dia kata apa? Abah, acu, angah, alung, semua dia sebut, lepas tu dia meninggal. Lepas tu orang kata tengok, bila akhir-akhir dia sebut siapa? Angah. Siapa dia sebut? Alung. Cuba kita tengok Ismit Ulam Raja. Ketika mana meninggal dia sebut apa? Abdul Wahab. Abdul Wahid. Lepas tu dia kata apa? Tak sempat sebut Abdul Wahab. Kata kekandanya, engkau ni yang teruk. Tengok sampai saat ayahanda nak meninggal, tak disebut nama engkau. Ternyata engkau adalah anak yang derhaka. Allah Ustaz ala Sayyidina Muhammad. Kalimah yang paling baik disebut la ilaha illallah. Bukan sebut nama orang. Bukan sebut isteri dan ayah. Bukan sebut anak-anak. Tetapi kalimah la ilaha illallah. Sebab mereka yang menyebutnya
telah dijanjikan Allah syurga baginya. Mengenai firman Allah di atas, Al-Baihaqi meriwayatkan bahawa Mujahid berkata, yang demikian itu adalah pada saat kematian kamu dapat mengungkapkan kalimah La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bila kamu dapat ungkapkan perkara tersebut, Masya Allah, tabarakallah, maka syurgalah buat kamu. Seronoklah. Jom ikut saya, ibu-ibu. La ilaha illallah. 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 Tuan-tuan, banyak sebut. InsyaAllah kita akan menjadi orang yang dikurniakan mati dalam kalimah La ilaha illallah. Yang demikian itu kata apa? Saat pada kematian dapat diungkapkan. Masya Allah, tabarakallah. Ia amat nikmat yang penting. Sebab tu, ibu-ibu, kalau ada masa zikir, kalau ada masa sebut, kalau ada masa ungkapkan kalimah La ilaha illallah. Sambil-sambil kita buat. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Dan disebutkan ayat rahmati Allah. Hal yang sama diriwayatkan dari Sufyan. Dia mengatakan, disampaikan kepada 3 berita gembira. Iaitu ketika mana kematian, ketika keluar dari kubur, dan ketika mana masa menunggu. Maksud dia apa? Saat mati, Allah berikan berita gembira. Saat dibangkitkan daripada kubur, Allah berita gembira. Ketika saat menanti di mahsyar, Allah memberikan berita gembira kepada mereka yang mati dalam kalimah La ilaha illallah. Mulianya tuan-tuan. Ibu-ibu hari ini dah berapa sebut La ilaha illallah? Ayah-ayah hari ini dah berapa kali sebut La ilaha illallah? Rasa kita ni nak mati La ilaha illallah, tapi kurang sebut. Tuan-tuan. Tapi Alhamdulillah, sebab Gemar Nur Iman dia ada buat Yasin. Bila buat Yasin, dia ada zikir. Afdol zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Di situ dah dapat banyak pahala. Tapi jangan tunggu baca Yasin je. Sambil-sambil tak ada kuliah ke, mungkin lepas ni tak ada kuliah ke tarihat, lepas Jumaat, sambil-sambil tu La ilaha illallah. InsyaAllah. Tuan-tuan, sebab mulianya orang mati dalam kalimah La ilaha illallah, Allah bagi syurga. Yang pertama, saat nak mati, saat dibangkitkan, saat di hari akhirat, Allah Ta'ala memberi kemuliaan kepada mereka. Makna, masih mengenai ayat di atas, Ibnu Hatim dan Ibnu Mundah menuturkan bahawa Mujahid berkata, janganlah kalian merasa takut untuk menghadapi kematian. Maknanya jangan kamu takut, kamu kena rasa gembira. Kalau kamu orang yang baik. Tapi kalau kamu bukan orang yang gembira, kamu kena rasa gusar dan gundah gulana. Maka di sini ayat rahmati Allah, janganlah kalian merasa takut untuk menghadapi kematian dan urusan akhirat. Jangan pula merasa sedih atas urusan dunia yang telah kalian tinggalkan, baik berupa anak, keluarga maupun agama. Yalah, bila ayat ni diturunkan, bermakna jangan kita rasa sedih, jangan rasa takut dengan urusan-urusan dunia yang telah kita tinggalkan, anak kita, keluarga kita maupun agama. Kerana mereka akan mengganti kalian untuk mengurus semua itu. Bermakna di sini tuan-tuan, ada orang yang kata, Ustaz, saya takut mati. Ya, kenapa kamu takut mati? Sebab saya takut bila saya mati, anak saya macam mana, isteri saya macam mana, dan keluarga saya semua macam mana, mereka nak makan apa, agama saya macam mana. Tak, kata Mujahid, kerana
mereka akan menggantikan kalian untuk mengurus semua itu. Siapa? Urusan itu bukan urusan kamu, tetapi urusannya Allah. Kita jangan takut. Memang kita kadang-kadang seorang isteri takut. Dia kata apa? Kalau saya ni suri rumah, kalau suami saya meninggal, macam mana keadaan saya? Ya, the most important dalam kehidupan kita, mesti kita thinking that. Mesti kita akan, sometimes kita akan fikir, kalau suami aku mati, aku dah suri rumah, apa aku nak kerja? Apa yang aku nak gunakan ketika mana aku nak meninggal dunia? Apa yang aku ada? Mesti dia fikir. Tetapi jangan kita khawatir. Sudah menjadi tanggungjawab dan urusannya Allah. Saat meninggal dunianya suami kita, Allah akan gantikan yang terbaik. Sebab tu kita jangan khawatir. Mesti Allah ada. Mungkin setelah suami kita pergi, habis tempoh iddah, ada lelaki yang dapat menjaga kita. Walaupun jodoh itu datang, kadang-kadang orang mengatakan tidak, jodoh itu datang daripada Allah. Sebab tu bila kita kematian suami, kita tak boleh kata kita tak nak kahwin lagi. Itu memang kita kata. Tetapi sesungguhnya aturan Allah itu lebih indah. Walaupun kita kematian isteri, kita pun kata tak boleh ustaz saya kahwin lagi. Kenapa? Sebab saya tak boleh melupakan isteri kita. Isteri pertama saya. Betul? Tuan-tuan, kasih yang kita telah bina susah nak kita jadikan kasih sayang kita itu milik orang lain. Tapi dalam realiti kehidupan dunia tak ada apa yang kekal. Suami kita ke, isteri kita ke, anak-anak tidak ada yang kekal. Maka kalau pergi akan ada yang ganti. Begitu juga dengan kerja. Bila kerja kita buat tak pernah habis. Kerja dekat office kita buat tak pernah habis. Tak percaya tanya Bondo Norini. Habis Bondo Norini pencen, dia ada orang lain ganti. Habis Mak Wan pencen, ada orang lain ganti. Semua ni kita ni silih berganti. Bila kita mati ada yang dilahirkan. Maka bagi suri rumah, ya betul. Memang ada akan sikap kerisauan. Sikap takut bila mana suami kita yang bekerja seorang dan kita tidak bekerja. Nanti kalau suami kita start makan, dah mandi, dah mati, macam mana keadaan kami? Jangan takut dan jangan gusar. Apa kata Allah dalam Quran? Telah dijanjikan mereka akan menggantikan kalian untuk mengurus semua itu. Siapa? Allah akan gantikan. Dan Allah akan antar juga. Wallahu a'lam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Zaini Abdul kata istimewa. Itu tak apa. Tak lagi. Itu nanti kita sembang sekali lagi insya-Allah. Dan katanya mengenai ayat yang sama, Zaid bin Ibnu Aslam mengatakan hal itu diberitahukan kepadanya ketika menghadapi kematian, ketika dalam kubur dan ketika mana hari kebangkitan. Sesungguhnya ia berada di syurga, kegembiraan atas berita gembira itu tidak pernah lenyap dari dalam hatinya. Zaid bin Aslam menambahkan, seorang mukmin didatangi malaikat ketika mana menghadapi kematian. Lalu dikatakan kepadanya, jangan takut terhadap kematian yang menjemputmu. Allahumma salli alaihi. Saat itu lenyaplah rasa takut. Jangan pula sedih atas dunia dan penghuninya. Bergembiralah dengan syurga setelah itu dia meninggal dan Allah menyenangkan pandangannya. Sebab tu orang yang takut mati ni tuan-tuan, kata Nabi dia ada satu penyakit. Penyakit dia nama hubun dunia. Hubun dunia ni cinta pada dunia. Sebab apa dia takut mati? Sebab dia ada rumah. Siapa dia takut mati? Sebab dia ada kereta baru. Sebab apa dia takut mati? Sebab dia ada motor baru. Dia kata, aku baru nak mati. Takkan nak mati, aku bodoh rumah. Tuan-tuan, kita tak ada kuasa. Kawan saya, almarhum, ayah dia, baru pindah rumah sebulan. Rumah baru, cantik. Tiba-tiba meninggal dunia. Kita tak ada kuasa. Kita siapa? Tuan-tuan. Tapi kita boleh berdoa minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu dalam hidup kita, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab tu kita jangan risau. Ya betul. Bagi saya sendiri tuan-tuan, sebagai seorang suami, kalau aku mati nanti anak-anak aku macam mana. Tetapi siapa kita nak risau perkara itu tuan-tuan? Sebab kita sendiri pun Allah yang aturkan rezeki. Apakah kita tidak yakin bahawasanya kita akan diaturkan rezeki bagi mereka yang telah pergi meninggal dunia? Ada orang kata, Ustaz, saya kalau suami isteri saya meninggal, saya macam mana Ustaz? Siapa nak jaga anak? Itu semua akan Allah aturkan. Semua Allah aturkan. Tak perlu lagi kita khawatir dan bimbang. Khawatir dan bimbang. Sebab
Memang Allah yang aturkan. Setiap apa yang terjadi, mesti ada hikmah di belakangnya. Ramai di antara orang-orang isteri yang si rumah dia takut. Saya kata tak apa. InsyaAllah Allah akan aturkan. Tapi kita ni sebagai suami, mesti jangan tinggalkan anak-anak kita tanpa persiapan. Tuan-tuan. Jangan tanpa persiapan. Jangan, kata Nabi, jangan tinggalkan anak dan isteri kita tanpa apa-apa. Mesti kita jaga anak kita. Mesti kita tinggalkan sesuatu. Sebab tu disyariatkan kepada kita, kalau berkemampuan kita ambil hibah. Hibah ni kalau kita meninggal, isteri kita dapat pampasan, dapat belanja, mungkin boleh bekerja, tapi kita sentiasa berdoa pada Allah. Sebab tidak ada satu pun tahu perancangan kita bagaimana. Sebab tu saya selalu berdoa. Macam saya sendirilah. Saya berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, kalau kau nak ambil aku, ya Allah, yalah anak-anak aku dah besar, dah berkahwin, aku ada cucu. Besok aku dah tak ada kudrat lagi, ya Allah. Maka kau ambillah. Maka kau ambillah aku. Kau ambillah aku. Maka saya nak, kalau boleh saya anak-anak saya besar. Itu kehendak kita, tuan-tuan. Memang kehendak kita, tapi Allah lebih berkehendak atas sesuatu perkara yang terjadi. Wallahu a'lam. Lepas tu bila Zaid bin Aslam menceritakan seorang mukmin tidak risau, maka malaikat kata, jangan takut kepada kematian yang jemput kamu. Saat itu lenyaplah rasa takut, jangan pula sedih atas dunia dan penghuninya. Maka pergilah dia, pergilah, bergembiralah dengan syurga. Setelah itu dia meninggal dan Allah menyenangkan pandangannya. Ibnu Mundah menuturkan juga riwayat daripada Kathir, Ibnu Abi Kathir, seorang pembantu Ibnu Abbas, dia mengatakan sesungguhnya setiap ahli syurga ditugaskan seorang malaikat. Jika diberitahukan kepada mereka berita gembira berupa syurga. Jika diberitahukan kepada mereka berita gembira berupa syurga, malaikat tersebut meletakkan tangannya di atas hatinya. Malaikat mengangkat tangannya meletakkan di atas hatinya. Jika tidak demikian, nescaya hatinya akan keluar melalui kepalanya kerana kegembiraan akan dirinya apa yang telah dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan itu tidak dapat digambarkan sampai kata Ibnu Mundah terpaksa meletakkan tangannya di hatinya. Malaikat tersebut meletakkan tangan di hatinya supaya kegembiraan itu tidak terlihat teramat-amatnya. Kerana apa? Jika tidak demikian, nescaya hatinya akan keluar melalui kepalanya kerana kegembiraan dirinya kerana Allah telah menggambarkan baginya syurga. Kita, tuan-tuan, kalau pergi bercuti, tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang kita tak pernah pergi, kita akan rasa seronok. Gembiranya tu tak terkata. Tuan-tuan, gembiranya tu tak terkata. Ada kalau sampai nak tercabut jantung, tercabut hati. Tapi gembiranya seseorang mukmin, ya Allah gambarkan ke syurga, boleh keluar melalui kepalanya hati tersebut. Maka betapa gembiranya seseorang itu mendapat gambaran syurga saat dia mati. Alangkah indahnya kita yang dipilih Allah. Allah nampakkan kita syurga. Ni syurga, kau nak masuk. Gembira dia luar biasa. Sedangkan orang yang sebut la ilaha illallah dah gembira, apatah lagi Allah memberikan nampak syurga, lagilah kita gembira. Wallahu a'lam. Dan itulah sebahagian hadis pada muka surat 190, 197 insya-Allah. Maka perkara ini mengingatkan kepada kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapat kematian yang dikatakan kematian husnul khatimah. Husnul khatimah ini adalah kematian yang amat baik. Kematian yang kita jadikan sebagai kematian yang dikatakan tidak dapat dimiliki orang lain melainkan orang mukmin. Tetapi kematian itu semua berdasarkan amalan kita di atas dunia. Kalau amalan kita baik, mudah-mudahan Allah rahmati kita dengan kematian la ilaha illallah. Tapi orang tanya, Ustaz, itu bagi mereka yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka segelintir yang kita pernah lihat dan bersamanya, mereka tak dapat menyebut kalimah la ilaha illallah. Bagaimana keadaan mereka, Ustaz? Adakah syurga ataupun neraka? Di sini ada pro, kata ulama. Di sini kita tidak boleh menilai seseorang itu. Tetapi seandainya terlihat kalimah itu di bibirnya, ternyata sahih tempatnya syurga. Tetapi kalau orang itu tak menyebut kalimah la ilaha illallah,
ataupun tidak mendapat kematian yang diinginkan, jangan kita mengatakan itu pasti tempatnya neraka. Selayaknya yang menghukum adalah Allah, bukan kalian. Tetapi mendoakan mudah-mudahan Allah menempatkannya ke dalam syurga. Tak boleh kita kata, dia ni neraka ni, ahli neraka. Sebab tu, sebelum apa jua keadaan kita, bila ada orang nasihat kita dengan kebaikan, kita terima. Bila tak boleh terima, ayah ibu rahmati Allah, mudah-mudahan kita jadi orang yang, jangan jadi orang sombong. Biarlah orang tegur kita. Biarlah orang nasihat kita. Biarlah orang nampak kesalahan kita, ditunjuk kita arah kebaikan, supaya kita mati dalam keadaan yang baik. Sebab ada beberapa orang tanya pada saya, kata Ustaz, kalau orang tak mati la ilaha illallah, maka tempat neraka. Tak. Ada Allah muliakan dengan cara yang lain. Mungkin kita tak mendengarnya. Tetapi zikir ini ada dua, kata Imam Nawawi. Yang pertama dalam hati, yang kedua dalam lidah. Mungkin ungkapan itu tak terzahir daripada lidah, tetapi hatinya telah menyebut kalimah la ilaha illallah. Walaupun tak sebut penuh la ilaha illallah, cuma sebut Allah pun sudah memadai. Itu telah menyebut satu kematian yang amat dicemburui. Masya Allah, tabarakallah. Maka amal kita bagaimana? Agak-agak bagaimana keadaan kita di saat Allah menjemput kita? Adakah kita akan mati dalam keadaan yang baik? Adakah kita akan mati dalam keadaan yang buruk? Adakah mati kita dalam keadaan husnul khatimah? Wallahu a'lam. Itu semua bergantung kepada keadaan kita. Wallahu a'lam. Okey? Ada berbaki lagi 15 minit. Ada persoalan daripada ayah-ayah, ibu-ibu yang nak bertanya? Mungkin insya-Allah kita boleh jawab. Dia kata apa? Assalamualaikum Ustaz. Ui, menyambung orang Perak kata, ya, hari ni saya memakai pakaian hijau, menandakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pakai hijau, ada kala panggil dia pakai warna putih. Dan juga Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, tim Gemar Nur Iman. Tu dia. Assalamualaikum Ustaz, mau undur diri nak baca Yasin di pusara ICT. Oh ya, abang jalan. Silakan abang jalan. Baca Yasin terus abang jalan, jangan lupa. Dan dia kata Ustaz, la ilaha rasa Allah dah tu. Saya pernah dengar ayat suami cakap tu. Tapi bila dapat isteri muda, dia senyum memanjang. Nampak bahagia dan ceria dari dulu semasa isterinya meninggal. Allahumma salli ala Muhammad. Zaini Abdul, laki ke perempuan tuan-tuan? Sepupu saya lelaki. Oh ya ke? Dia mengulangi kubur isterinya setiap hari Ustaz, 2 tahun sebelum jumpa yang baru. Walaupun Dia ulang isterinya kubur. Isteri muda tu dapat selepas bila? Selepas 2 tahun dia pergi umrah, dia jumpa kawan sesekolah dia. Oh, sekarang dah tak pergi ngulang Ustaz, duduk dengan isteri muda kat KL. Oh ya ke? Isterinya meninggal dekat? KL bekerja lagi. Lepas tu dia imam dekat Melaka. Lepas tu dia berhenti imam, dia duduk dengan isteri yang baru tu. Oi, lain macam ni puan sebut imam tengah. Dia dah tak gemuk. Dulu masa isteri dia tak ada, dia gemuk pasal dia ada anak 5 orang kan. Lepas tu dia dah kahwin tu, dia dah turun jabatan dia. So, lah saya gemuk, saya pun jadi imam. Allah. Saya tengok tapi kita orang tak cakap lah. Kita orang tengok, kita pun simpati kan. Kita pun bersyukur dia dapat jodoh. Kita pun bersyukur. Jangan faham. Kalau dia dapat isteri muda, bukan dia nak, tapi Allah aturkan. Kalau lelaki, orang lelaki ni bunda, anak dah 5, dia pun ada nafsu dan syahwat. Kat mana dia nak serlahkan syahwat dan nafsunya? Melainkan kepada seorang isteri. Maka selayaknya berkahwin lah. Takkan tak kahwin. Jadi takut maksiat pula. Maka kalau dia dapat isteri muda, rezeki. Dapat isteri yang agak berusia pun, rezeki. Masya Allah. Admin Yasin pagi kata apa? Ada banyak dosa Ustaz, sebab tu takut mati. Tapi banyak dosa ke? Tak banyak dosa. Tetap juga akan mati. Dan Faridah Tahir, kalau yang takut mati sebab tak cukup amalan Ustaz. Ya betul. Tapi Allah tak suruh, Allah tak kata cukup amal baru datang mati. Mesti mati. Amal cukup tak cukup mesti mati. Allah tak kata kamu amal cukup dulu, nanti baru aku jemput kamu dengan kematian. Tak. Allah suruh kita beramal untuk menghadapi kematian. Memang orang kata Ustaz bukan tak berani mati, tapi takut mati. Kenapa takut mati? Dia kata sebab tak cukup amal. Tapi Allah tak kata tunggu cukup amal baru mati. Tak. Allah suruh beramal sebelum
sebelum mati. Sebelum betul Ustaz, anak saudara saya buat rumah, dah siap, belum sempat pindah, dah meninggal. Itulah kata, macam rezeki kita makan. Kita beli nasi lemak, lauk telur mata dengan sotong nasi lebih. Kita bawa pergi office. Tiba-tiba kita tergelincir. Nak jalan pergi ke office, tergelincir, hentak kepala kita berdarah masuk hospital. Selagi belum masuk kat mulut kita, selagi itu belum rezeki. Rafi'ah Ahmad kata apa? Saya takut mati Ustaz. Saya takut mati. Puan Faridah menang. Memang amalan amat sedikit. Sedikit sangat-sangat. Memang kita takut mati sebab amalan kita takut mati. Amalan kita tak banyak. Tetapi banyak tak banyak, kalau sampai mati tetap juga akan mati. Terima kasih Ustaz ilmu hari ini. Terima kasih sama-sama. Kalau ucap dalam hati macam mana Ustaz? Merah pun ada. Merah tu apa maksudnya? Oh, suami pun. Kalau ucap dalam hati macam mana Ustaz? Dikatakan, saya kata tadi, Imam Nawawi kata dalam kitab Al-Azkar bahawasanya zikir ni ada dua. Satu melalui lidah dan juga hati. Kalau hati, Alhamdulillah. Tak menjadi kesalahan. Tetapi wallahu alam, dalam hati siapa yang mendengar. Tetapi bagi kita cukup menyebutnya dalam hati sudah mendapatkan pahala. Wallahu alam. Dan juga kepada Amira kata, sabar je lah. Suami bonda gelak dengar ustaz buat lawak. Alah ustaz, terima kasih. Bonda Ros, kirim salam pada husband. Kita kena buat ketawa-ketawa sikit. Nanti orang bosan. Bila bosan, orang tak mau dengar kuliah, nanti payah juga. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas perkongsian ilmu. Tak boleh sedih lama-lama. Kalau Allah temukan jodoh, yang lain kahwin je. Betul. Hak ni saya sokong. Saya ni sokong. Tuan-tuan. Kalau dah jumpa jodoh, yang lain kahwin je. Cuma almarhum ayah saya pernah kata, sesungguhnya walaupun kita boleh berkahwin dengan lain, yang pertama itu tidak akan dapat mencari silih gantinya. Sebab apa? Yang pertama tidak akan sama dengan yang kedua. Arwah ayah saya amat sedih bila kehilangan mak saya. Dia kata, aku dah duduk dengan mak hang dekat 40 tahun dah. Dia asuh baju aku, makan aku, semua dia duduk asuh, tuan-tuan. Lepas tu kata sedih dia. Ayah saya ni susah nak menangis. Tapi bila mak tak ada tu dia menangis. Pertama kali saya tengok menangis sebab mak tak ada. Sebab tu saya kata ayah kena reda, mesti dia masuk ke dalam syurga. Dulu masa muda-muda Ustaz, saya janji dengan suami, siapa yang ditinggal mati, kahwin lagi. Ditakdirkan suami saya meninggal 13 tahun lepas. Bonda Maimunah kata, saya takut nak kahwin lagi. Arwah terbaik walaupun dijodohkan family. Ikut kita. Kalau Bonda Maimunah rasa single is better, itu lebih baik. Tapi kalau Bonda rasa friendship or relationship is better, just get it. Just get it dan terus kahwin. Tapi kalau kita dah usia tua-tua ni, elok-elok single lah. Sebab boleh kita pergi majlis ilmu, boleh kita pergi ke mana-mana. Sebab kita tidak ada suami, maka tak perlu meminta izin. Lebih kita cenderung kepada amal ibadah kita. Wallahu a'lam. Dan dikatakan juga, selalu ingat mati. Terjaga tengah malam, lagi ingat mati. Takut Ustaz nak duduk sorang-sorang dalam kubur. Ya, mesti ingat mati. Saya sendiri pun kalau sorang-sorang, duduk-duduk saja, teringat nak mati. Teringat, ya Allah, kalau aku mati ni dah lah muda lagi. Dah mati macam mana, ya Allah, apa amalan aku? Kalau bonda-bonda, insya-Allah amal banyak. Tuan-tuan terahmati, masya-Allah, tabarakallah. Memang kita perlu ingat mati. Sebab orang ingat mati ni, dia cerdik. Sebab Nabi kata cerdik. Assalamualaikum Ustaz dan sahabat semuanya. Sedekahkan Al-Fatihah buat arwah makcik suami saya yang meninggal dunia pada jam 11 malam tadi di hospital Tanjung Garam. Mudah-mudahan Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosanya dan Allah Ta'ala menempatkannya bersama dengan orang-orang yang saleh dan salih. InsyaAllah sampaikan salam kami daripada Gemah Nur Iman buat keluarga waris. Semoga Allah memberikan ketabahan dan kesabaran dan redha atas kematiannya, insya-Allah. Dan juga orang perempuan suami mati jarang kahwin lain. Kalau umur 70 tahun pun kahwin lain. Betul. Kebanyakan begitu. Orang perempuan ni susah dia nak kahwin lain. Tuan-tuan, sebab dia takut payah nak jaga pakai minum lagi, nak melayan je lagi. So jadi benda-benda kalut. Begitulah. Tapi orang lelaki ni kena ada mak.
Orang lelaki ni dia ada satu tabiat syahwat yang tak boleh dikawal. Sebab tu dia kena berkahwin daripada takut ianya berzina. Amin ya rabbal alamin, kata Asma Abdul Majid. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih atas perkongsian dan juga soalan. Allahu a'lam. Ayat pun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada apa-apa yang boleh kita bertanya lagi dalam masa 5 minit yang ada sebelum kita habiskan pengajian kita. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Bonda Azrina, khabar sihat ke? Alhamdulillah Ustaz, saya baru sampai KL. InsyaAllah saya berangkat umrah hari Isnin ni. Ustaz doakan saya ya. Tak ada, saya nak tanya ni Ustaz, sebab macam ni, kalau biasanya isteri-isteri yang kematian suami ke ataupun yang berpisah kan, yang tak ada suami. Kalau kata macam ada jodoh yang baru, tapi selalunya akan dapat nasihat-nasihat yang berbunyi macam elakkanlah sebab nanti jadi susah. Macam Ustaz kata tadi lah, nak pergi kuliah mudah kalau seorang kan. So saya selalu rasa macam ni, macam tak berdosa ke kalau kita fikir macam tu? Maknanya seolah-olah kalau datangnya suami ni macam membebankan, jadi berdosa tak Ustaz bila fikir macam tu? Terima kasih. Terima kasih. Kata ulama, sebaik-baik yang meninggal itu berpasang-pasangan. Okey. Kata ulama, sebaik-baik orang yang meninggal itu berpasang-pasang. Imam Ahmad hari yang kedua telah mengahwini isteri yang baru. Alhamdulillah. Maka kami orang perempuan mereka berfikir begitu ya Bunda Azrina, adalah daripada perjalanan hidup. Memang ternyata seorang isteri itu banyak tanggungjawabnya kalau ada suami. Bukan mengatakan beban. Sebab tanggungjawabnya lebih besar. Sebab itu bagi mereka sudah melayari bahtera perkahwinan. Kalau seusia dah berusia, contoh dah tua, dah tua, usia menjangkau 40-50, anak-anak pun dah besar, mereka lebih cenderung untuk sendirian. Sebab syahwat bagi orang perempuan dapat dikawal berbanding dengan seorang lelaki. Sebab tu seorang lelaki ini, kenapa dia perlu berkahwin? Kerana daripada segi syahwat, mereka tidak dapat kawal. Dia tak dapat menahan. Sebab dia telah merasai setelah berkahwin. Ini antara pengalaman yang diceritakan kepada saya. Sebab tu perempuan ini bukan tak mahu berkahwin, mahu berkahwin. Tetapi alangkah ditakuti bila berkahwin itu cenderung kepada sesuatu yang lebih mudarat. Contoh, kita berkahwin yang baru, kita tak tahu sikap suami yang baru macam mana. Bayangkan bila kita kahwin yang baru, lebih kita dikontrol. Kita bila dah kahwin pada suami, semuanya perlu keizinan. So taat tu perlu lebih tinggi. Nak pergi kuliah kena, nak apa-apa kena, nak keluar dengan kawan-kawan kena, nak ni kena, nak ni kena. Maknanya di situ ada satu terikat dengan ketaatan. Tapi bila isteri ni dia dah janda dan lepas tempoh iddah, di situ lebih meluas keadaannya. Lebih cenderung kepada lebih sedikit kebebasan. Bukan bermakna tidak mahu berkahwin, tetapi ada kalanya sendirian itu mendatangkan lebih banyak kebaikan, maka is the best choice untuk dalam hidup kita. Macam lelaki ni ada kekurangan. Dia tidak ada sifat, dia memang dah tak ada sifat, dia tak ada sifat, orang kata apa, menjaga. Lelaki ni, dia ada satu sifat. Kalau dia sendirian, dia akan rasa kekurangan. Tak ada orang yang bagi dia makan, tak ada orang yang bagi dia pakaian, tak ada orang siap-siapkan. Sebab dia dah terbiasa sewaktu beristeri. Melainkan orang itu bujang. Itu saja. Bagi kita yang berfikir, mengatakan takut dibebankan ini, itu tidak salah. Kerana berfikir ini adalah cara Allah beri kita untuk membuat keputusan. Maka Bonda Azrina tanya tadi, bermakna tidak salah kita mengatakan sesuatu dalam fikiran kita, sebab ianya sesuatu keputusan yang melibatkan diri kita. Maka setiap keputusan kita akan tanggung akibatnya kalau kita yang memilih. Maka setiap risiko, setiap apa yang berlaku, kita kena redha. Sebab tu ada istikharah. Istikharah ni adalah minta petunjuk daripada Allah. Sebab tu bila orang nak kahwin ni, bila dah berusia ni,
Kebanyakan dia cari yang boleh faham dia. Duduk satu kuliah, suka pada agama, suka solat berjemaah. Tapi kalau kita dapat hanya sekadar menemani kita untuk syahwat saja, tak seronok gitu kalau kita kahwin lagi. Wallahu alam. Tapi bagi yang berusia, tapi orang yang muda, macam meninggal bercerai muda 21, meninggal suami 23 tahun, usianya muda, hendaklah ia berkahwin. Lebih baik berkahwin kerana ada menemani. Wallahu alam. Mudah-mudahan Bunda Azlina terjawab dengan apa yang saya katakan tadi. InsyaAllah. Alhamdulillah. Baik Assalamualaikum sangat, Ustaz. Ustaz. Terima kasih Maksudnya tak banyak. berdosa lah mikir gitu. Tak berdosa. Fikir demi kebaikan. Itu saja. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ya, Mak. Ini nak berkongsi sikit boleh? Sila, Mak Wan. Saya adalah seorang balu yang Okey. ditinggal suami sebab tu umur saya 61 tahun. Lepas tu, Sekejap, Mak Wan. ya, Mak Wan ditinggalkan cerai nanti. suami meninggalkan Mak Wan masa Mak Wan umur 61 tahun. Lah, Ya, cerai hidup ke cerai mati? cerai mati. Cerai mati, okey. Terus. Okey, masa hidup dulu, tengah bercinta-cinta muda-muda, sampailah ke umur 60-an pun selalu cakap, I kalau I mati, you jangan ambil duit I walaupun setengah sen untuk kahwin dengan yang muda. You nak kahwin, you kahwin lah. Tapi you jangan ambil semua hak I. You jangan menyusahkan anak I. Oh, itu cakap orang yang tidak berilmu yang sebenarnya. Bila dah sekarang kita baru tahu. Yang sebenarnya bila dah mengalami kehidupan balu selama masuk 9 tahun ni, ya Allah ya Tuhanku, bahawasanya memang kita jangan pertikaikan apabila lelaki kahwin lain. Memang lumrah lelaki itu, dia apabila berkahwin, dia dijaga, dia dilayan, walaupun sama-sama bekerja, sama-sama bertolak ansur. Tapi dia memang tak boleh hidup macam kita perempuan yang boleh menjaga diri kita sendiri. Jadi cakap-cakap Mak Wan dulu masa muda tu, masa-masa dia hidup tu salah. Yang sebenarnya kalau I kahwin, I mati, you kahwin lah. Supaya you dijaga, you dikasihi, you disayangi. Tapi kita perempuan tak macam tu. Kita perempuan memang lumrahnya kita menjaga diri kita, kita melayan orang, kita semua ada tanggungjawab. Kita melahirkan, kita mengandung dan kita menjaga anak-anak kita. So, janganlah kita rasa cemburu kalau kita mati besok suami kita kahwin. Cuma satu je, janganlah kubur tu merah lagi dah nak kahwin lah. Itu memang malu lah kan. Tapi kalau jodoh, buat kata di Ustaz, dah sampai ke Allah, itu terpulang lah. Kita kena terima hakikat dia. Tapi memang lumrah, lelaki itu dijaga, lelaki itu dikawani, lelaki itu berdampingan. Tapi perempuan memang lumrahnya, dia menjaga, dia menemani, dia yang menjaga diri dia dan dia menjaga diri yang lain. So cuma bezanya Ustaz. Kesedihan, kepiluan, kesunyian perempuan itu tidak sama dengan kesedihan, kesunyian dan kepiluan seorang lelaki apabila ditinggalkan isterinya. Allahuakbar. Betul-betul Mak Wan, saya suka. Tak orang ngorak Mak Wan. Allahuakbar, walaupun dah tua, tak tahulah kan, tapi Mak Wan rasa macam ni. InsyaAllah berdosa juga dalam hati, sebab kata apa dalam hati, takkanlah aku nak berkahwin dengan orang lebih kurang daripada suami aku, kurang mengasihi sayang aku, kurang menjaga aku. Jadi mengapalah aku nak menerima beban. Sedangkan sekarang tengoklah Ustaz, Mak Wan nak pergi ke Talil, Mak Wan nak pergi ke surau, Mak Wan nak pergi ke halakah, Mak Wan nak pergi ke berdi kawan. Tak ada siapa melarang, cuma kita hidup dalam hukum makam. Itu je. Terima kasih. Lepas tu saya tanya Mak Wan, ada orang berat Mak Wan atau budak? Kalau tak ada orang-orang dah tua-tua sama tua. Oh, ya Allah, Mak Wan ni kan tak sihat. Mak Wan cakap dengan kawan-kawan Mak Wan, tanyalah kawan-kawan Mak Wan, tanya dengan apa tu, bonda rose, bonda apa semua. Kalau siapa yang suka kat kawan tu, mata dia butai. Dia tengok Kak Wan nak bangun bersusah, Kak Wan pun bertongkat. Mengapa Kak Wan dia nak mendukung biar awak hidup? Kita kena fikir, apa tujuan dia nak kahwin dengan kita? Bunda, Kita dapat cinta kasih kena sayang yang membuka pertama. benda.
Ya saya? Memang buta. Sabar je lah. Cinta tu buta, tapi kita boleh berfikir kan, kita boleh mengapa kita nak menyusahkan sedangkan kita pun dilayan, mengapa macam mana kita nak melayan kan. Jadi tak payahlah kita lupakan. Jodoh pun tidak diberi Allah lah tu. Itu Allah tak beri jodoh lah tu maknanya. Kalau Mak Wan kata itu, saya tentulah ngorak Mak Wan. Siapa dia nak mengalat? Siapa nak mengalat? Saya. Itu bukan nak ngorak, itu nak bertumpang kasih sayang seorang bonda dengan anak anda. Saya pun nak ngorak Mak Wan. Sebab tu tak ada Mak Wan orang ngorak tu. Masya Allah. Ustaz ya, orang bonda, bonda yang orang nak menumpang kasih seorang bonda sebagai anak anda. Ramailah kan. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Betul-betul lah suara Ustaz. Tak, Mak Wan ni pembenahan. Tak dengar? Pembenahan Mak Wan jangan. Allahu akbar kabira. Menunggu pembedahan yang ketiga tapi berdoa setiap hari. JNI pun sentiasa berdoa setiap hari supaya skru yang serpih itu tidak akan terus hancur. Jadi Mak Wan bertahanlah dengan keadaan sekarang. Tak perlulah Mak Wan nak menjalani pembedahan ketiga. Mak Wan boleh bertahan. Cara skru Dengan keadaan sekarang. Skru yang terpaksa ditambah untuk menampung besi yang menampung skru di atas tu dah serpih. Jadi kalau skru tu besok bila dia serpih habis, nanti tonggak yang menggantung skru di atas tu tak ada tempat nak pergilah. Jadi Mak Wan kena bedah lagi sekali, kali ketiga. Tapi alhamdulillah Mak Wan dah berdoa pada Allah kan. Sementara apa-apa berlaku, Mak Wan jalani hidup ni dengan sempurna. Betul Mak Wan. Yang akan datang tu terserah pada Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Mak Wan. Terima kasih. Mungkin ada yang menyusun tidak, wallahu a'lam. Itu perkongsian dan kita doakan insya-Allah. Dan kita mana kekana Amnira kita? Kat mana? Tengah makan? Ada sini Ustaz. Masih mendengar. Aku Amnira, silakan. Okey. Barakallahu fikum. Masya-Allah, alhamdulillah. Walau tajuk agak mengundang takut pada kita, tapi oleh kerana Ustaz pakai baju orang Perak kata menyolang hari ni, tetap ceria, alhamdulillah. Jadi semoga pengakhiran kita nanti pengakhiran yang baik. Lidah kita dapat mengucapkan kalimah la ilaha illallah di saat kematian kita nanti. Sama ada kita bersedia atau tidak, suka atau tidak, kita akan berpindah ke alam, yakni alam barzah. Jadi dengan ini mudah-mudahan mendapat manfaat kepada kita semua, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita semua. Terima kasih kepada Kemenur Iman, terima kasih kepada sahabat-sahabat pencinta ilmu. Sebelum menutup majlis, izinkan saya membuat sedikit ebahan Ustaz. Pada pukul 2 petang, pada pukul 5.15 petang, kuliah asar bersama Al-Fadilah Ustazah Nur Kasmuri dengan nasihat buat hati. Pada pukul 8 malam, kuliah maghrib bersama Al-Fadil Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh dengan tahsin Al-Quran. Pada pukul 9 malam, talaki Al-Quran JNI bersama Al-Fadilah Ustazah Umairah binti Muhammad Saleh. Pada pukul 9.15 malam, kuliah Isyak bersama Al-Fadil Ustaz Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar dengan kitab Begitu Rupanya Kisah Nabi Adam. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman dengan kuliah yang telah disediakan. Semoga memberi manfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Dengan ini saya memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang dari Allah, yang tidak baik itu dan kelemahan itu datang daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih kifarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.